Muhammad Permantang Pau. Mai. Dan saya telah pohon izin daripada Tan Sri Yang Di-Pertua untuk memberikan ruang menangguhkan kerana urusan yang terpaksa saya selesaikan semalam dengan Mahkamah Rayuan. Kita tentunya memulakan dengan menunjukkan kasih atas titah Yang Memulia Seri Paduka Pertuan Agong, dan kita hadir atas tanda kasih dan taat setia kepada Agong, walaupun kita telah maklumkan dalam surat khas atas nama saya, Tuan Guru Hadi Awang dan YB di Bukit Siang kepada Tuanku Yang Pertuan Agong, kita hadir sebagai tanda hormat, taat setia dan junjung kasih, tapi kita tidak bersama dalam perbarisan dan tidak bersama dengan Mahli Jamuan kerana membantah sikap rakus, zalim dan menindas Barisan Nasional. Dan kita rasa tidak selesa untuk duduk bermuka-muka, pura-pura berbaik-baik, senyum-senyum, padahal mereka menggunakan kaedah yang cukup zalim dan jahat. Dan ini saya akan sertakan surat kepada Yang Pertuan Agong, dan untuk makluman Tan Sri Yang Di-Pertua, supaya untuk rekod Parlimen dan tidak diputarbelitkan oleh ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional yang menjerit dan tuarah tanpa mengetahui fakta. Dan sebab itu berikutnya pada hari berikut kita juga telah mengambil keputusan memulaukan 1 hari sidang Parlimen ini sebagai tanda bantahan kita terhadap sikap dan keputusan bukan saja mahkamah, tetapi kezaliman yang terus menerus, rasuah yang terus menerus dilakukan, dan cara kaedah pentadbiran tidak telus yang dilakukan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Terima kasih betul. Saya masih dalam kad jamin. Kata Ketereh sepatutnya dah letak jawatan. Ketereh lupa bahawa dia pun ada kes yang lebih berat. Cuma yang dalam kes dia dia tak tangkap, kereta dia jadi rampas. Ini tu satu yang lucu, ya. Maknanya kereta didapati salah. Kalau kes lembu didapati salah, orang yang buat tak salah. Jadi kalau ini kaedah hukum, nak ajar kita dia belajar undang-undang dulu dan jangan buat biadab di sini, kerana saya ada maklumat yang lebih kalau dicabar saya boleh keluarkan. So, Speaker, dalam soal Yang Muhammad lain dia. keadilan, negara hukum, undang-undang, bagi orang Islam atau bukan Islam, bagi Pakatan Rakyat atau Barisan Nasional, dia tidak ada dua kaedah. Dan ini ditetapkan sebagai panduan yang disebut dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Al-Ma'idah 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallahu khabirun bima ta'malun. Ini perintah kepada orang beriman menjadi orang yang menegakkan keadilan kerana Allah, menegakkan kebenaran. Jangan sekali-kali kebencian kamu kepada orang atau kaum, dalam konteks ini pembangkang, yang menyebabkan dan mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa juga, kawan dan lawan. Kerana sikap adil itu hampir kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Semoga Allah Maha mengetahui dengan mendalam apa yang dilakukan, apa yang kamu lakukan. Speaker, ini bukan sekadar nak merujuk pada kes saya, pada lain juga. Beberapa kes penghinaan, ugutan menampar ahli parlimen kerana pembangkang dibolehkan. Hukum mana? Dunia mana yang boleh mengesahkan tindakan begitu?
Kita mungkin benci, kita mungkin tidak setuju dasar. Tetapi kita tidak layak jadi pemimpin kalau tak faham prinsip asas keadilan itu. Ya. Apatah lagi kalau kita mewakili budaya Melayu, budaya Islam yang dicemuh dan dibenci kerana sikap biadab kita dan tidak melahirkan kesungguhan dan kesediaan untuk melakukan keadilan. Ya. Jadi sebab itu, Tuan Sri Betul, ada yang cuba kaitkan, termasuk dari Johor Bahru, masalah undang-undang, tetapi dijawab dengan baik oleh Shah Alam. Tak payah orang lain, adik je boleh selesaikan. Tak payah saya campur. Ya. Kononnya tak pertikai badan kehakiman. Orang ini, dia terkenal dalam sejarah kononnya kerana mempertikaikan tindakan Mahkamah Persekutuan pada ketika itu, yang diperalatkan oleh penguasa, menyingkirkan hakim, bantah, keluar parti. Sekarang mengatakan semua yang teratur itu dapat dipertahankan. Speaker, saya boleh cerakinkan, mana pernah dalam sejarah case management mahkamah rayuan diketuai oleh Hakim Aziah sendiri. Kemudian tarikh saya 7 sampai 10 April ditetapkan mesti 6-7 Mac. Peguam saya dipercepatkan. Peguam saya kata, dah bagi 7-10 April, doesn't matter, you have to appear. Ada kes bunuh lain, doesn't matter, you have to appear. Ada kes Johor Bahru, never mind, I will cancel that. Apa maknanya? Maknanya ada keputusan yang dibuat yang tak boleh dirundingkan lagi. Baik, kita jalan. Dan kita tentunya ambil pertikai proses keadilan bila peguam UMNO yang sejak 98, ini bukan kenyataan luar, kenyataan dalam CV dia sendiri. Saya, Syafi'i Abdullah, bertugas sejak 98 untuk membantu Mahathir, Tun Mahathir dalam semua kes melawan Anwar Ibrahim sampai sekarang. Dan saya sekarang ketua pendakwa. Dialah peguam, dialah ketua pendakwa. Saya jumpa dia di mahkamah. Saya salah. Saya katakan dia, bila nak jadi hakim, senang, complete Alice in Wonderland punya cycle. Itu yang menyebabkan kita buat repeated application. Yang akhir katanya pasal apa bertangguh-tangguh kerana kita dapat maklumat bulan Disember dia didenda RM5,000 oleh Majlis Peguam dan disahkan oleh Hakim Zaleha di Mahkamah Tinggi. Kalau ketua pendakwa dihukum atau didenda, jadi kita kata adalah kes. Tak apalah, boleh tolak, tak apa. Tetapi Mahkamah Persekutuan bagi tahu orang yang nak pertahankan prinsip keadilan, just get the facts right. Nak boleh hukum saya tak apa, saya dah lalui. Jangan ingat nak ugut saya, takut masuk penjara. Saya dah duduk 8 tahun dalam penjara, saya sanggup berdepan dengan siapa. Tapi soalnya kena pertahankan proses. Mana pernah, Tuan Speaker, application siap jam 3 untuk disqualify Syafi'i Abdullah. 4:30 koram penuh Mahkamah Persekutuan bersidang. 1,5 jam. Kapal kata saya datang ni nak cari minta appointment. Saya tak ada rope. Mahkamah Persekutuan dalam sejarah inilah kali pertama boleh masuk tanpa rope. Kerana kes Anwar Ibrahim mesti selesai hari itu, dengar setengah jam tolak. Saya kena kawan-kawan daripada Barisan Nasional, tak apa dengar, tak setuju tak apa. Bahawa Anwar memang pengkhianat, penjenayah, international, rendah moral, okey, boleh. Tapi kena jawab tentang proses undang-undang. Pematang power yang Indra Mapata hati-hati menggunakan ayat perkataan. Ya. Ya. Baik, terima kasih. Ya, perkataan bunuh je tak bagus. Kena tarik balik. Bunuh je pemangkangis nak. Ya, betul. Dah. Reza tak apa, sabar. Sila. Tak apa. Sila pematang power. Tak apa. Ya. Tak apa, Reza. Terima kasih. Dah, maksud dia, semua dah buat. Penjara sudah, pukul sudah, hina sudah. Yang belum bunuh saja, itu maksud dia. Dia tak kata suruh buat. Baik. Jadi ini yang kita pertikaikan. Ya. Umpamanya,
Dalam kes hukuman Yang Mohamad Kiblugo, dia bagi 2,5-3 minggu untuk mitigation, bawa dokumen kesihatan supaya hakim boleh putuskan berdasarkan dokumen. Dalam kes saya sekarang, mitigation sekarang, kita kata ada rekod perubatan di HKL, di hospital apakah? Tak apa, tak payah. Peguam kata, saya peguam, saya bukan doktor pakar. Nak tangguh 1 hari pun tak boleh. Kerana hari itu hari Jumaat. Tangguh 1 hari, selisihkan dengan penamaan calon Kajang. Sejak bila Mahkamah Persekutuan ada kira bercara hal ni? Ya. Kalau nak kata, oh ini kita ikut proses hukum, saya nak dengar hukum apa? Sampai mitigation, dah ada didapati bersalah. Mitigation sebagai proses. Dalam kes Bukit Gelugur, dia bagi sampai 3 minggu. Dalam kes saya, sejam kena selesai semua. Jadi saya, speaker, bila saya tahu saya memang ambil keputusan untuk rayu dan saya ada ikat jamin, tapi bila celupanya beberapa ucapan Aidil Mohamad, seolah-olah mengedepikan ini, tak ada. Kita ini negara yang tunduk pada sistem perundangan yang telus dan adil, dan tidak ada suatu tindakan yang nak memalukan Ketua Pembangkang. Ini hanya proses biasa. Sama ada dia itu betul-betul jahil murakab atau memang tak faham prinsip keadilan, seperti mana yang disebut oleh calon Pakatan Rakyat di Kajang terhadap Ketua Pemuda UMNO. Tak pernah rasa dan experience apa itu keadilan. Hidup dengan mewah, dengan senang, mana faham? Semua orang jahil. Siapa yang menentang kerajaan, semuanya zalim. Itu sebabnya mengapa pengalaman kita, perik derita rakyat, duduk di kampung, faham rakyat, itu melayakkan kita jadi pemimpin yang lebih prihatin dan peka. Jadi sebab itu saya pohon pengertian mengapa kita mengambil tindakan yang tegas dan keras terhadap proses penghinaan perlembagaan mahkamah dan prinsip keadilan. Sebelum ini memang kita bicara soal konsensus nasional. Perdana Menteri menyebut rekonsiliasi, kita mungkin memasak, dibincang. Akhirnya pimpinan Pakatan Rakyat kata, oh, baiklah, kita setuju, adakan dialog. Tak ada jawapan. Dan dialog kita cerakinkan beberapa isu. Ada kelompok kecil dalam UMNO, termasuk mantan Perdana Menteri yang menyerang, tidak mengizinkan ada pertemuan di antara, kalau dibayangkan kemungkinan pertemuan di antara pimpinan Pakatan Rakyat dengan Barisan Nasional. Itu urusan mereka. Termasuk bekas Menteri Keuangan sebelum saya, yang saya dah umum cara terbuka. Orang di antara Menteri Keuangan paling korup dalam sejarah. Ya. Ahli Parlimen merebut dulu. Saya sengaja mengimbut begitu, mengundang siasatan. Sampai sekarang tidak ada. Dan saya ada beberapa rekod dan dokumen untuk membuktikan, termasuk pada satu ketika saya diminta menjadi penasihat oleh Presiden Tanzania untuk menemui Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Negara tahun 2006 gitu, Bank Negara Tanzania. Dan bila saya masuk, dibagi maklumat, Gubernur Bank Negara Tanzania menyebut bekas Menteri Keuangan punya bank. Saya tanya, urusan apa bank? Tak, tidak ada kegiatan. Yang ada hanya untuk menyimpan wang. Bawa dari Malaysia, simpan wang, tidak ada kegiatan bank di Tanzania. Jadi saya kata kepada Gubernur Bank Negara, patut siasat. Mana ada bank gitu, dia guna ambil wang tempat tu simpan saja. Bank, commercial bank di Tanzania sebagai contoh-contoh untuk mengukuhkan hujah saya dalam perkara ini. Dan tentunya orang ini dia juga takut. Kita nak adakan perbincangan yang dipersetujui oleh pimpinan BN, UMNO khususnya, tapi tidak berani kerana tekanan-tekanan yang sedemikian. Maka bulan Ogos dalam mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat kita ulang. Kita tak guna istilah rekonsiliasi yang digunakan oleh Yang Amat Perdana Menteri, kita gunakan konsensus nasional. Lama mereka bincang, akhirnya kata setuju. Ada rundingan peringkat kedua yang diteruskan, tapi tidak ada keberanian untuk berdepan berbincang.
akhirnya tindakan-tindakan terus, baik kontrak dibangkitkan oleh PJ Utara tentang 1 MDB ataupun sehinggalah penswastaan dan masalah gula, beras, inflasi, GST tanpa ada apa-apa kesepakatan, dan akhirnya dengan hukuman kepada Permata Pauh dan Bukit Gelugor. Dan saya percaya kalau ikut urutan ini ramai yang akan beratur. Dan saya maklumkan di sini bagi notis di Parlimen, kita tidak akan ambil dan pandang sambil lewa. Kita akan bantah keras, kita akan lawan sekeras-kerasnya segala bentuk kezaliman. Saya nak juga sentuh untuk ringkaskan tentang tragedi MH370. Tentunya kita dah buat beberapa kenyataan mendoakan supaya selamat semuanya. Ada sebahagian yang saya kenal termasuk juruterbang Dr. Azizah dan ahli Parlimen Lembah Pantai pergi walaupun tidak mendapat layanan kebanyak sekatan. Tapi itu tidak masalah kerana saya setuju dengan beberapa saranan kawan-kawan dari ahli yang berhormat dari BN juga. Kita fokus membantu, menyokong semua langkah menyelamatkan, mendoakan dan menyelamatkan. Dan saya percaya sama ada persendirian, kumpulan baik di Permata Pauh atau kawan-kawan kita di Kajang, selepas maghrib solat hajat khas sentiasa diadakan. Itu ikhtiar kita. Tetapi bila kita tegur pelaksanaan cara kaedah yang dikatakan kita mempolitikkan, ada beza, speaker. Kerana sekarang ini melahirkan kelemahan besar kita menangani krisis. Kalau nak katakan Malaysia tidak ada pengalaman, tidak benar. Tahun 75, AIA yang bangunan AIA yang pada masa itu menampung beberapa kedutaan asing, Sweden, Amerika dan beberapa, telah diserang oleh Japan Red Army, JRA. Malaysia pada masa itu hadapi krisis pertama besar internasional. Allahyarham Tun Abdul Razak Perdana Menteri menugaskan seorang pegawai cukup kompeten, Tan Sri Osman Kassim, KSU Kementerian Dalam Negeri, menyelaras semua kegiatan dan berakhir dengan cukup cemerlang. Kerana satu petugas, kenyataan yang konsisten, tidak menyorok apa-apa kenyataan, tidak guna bomo dan sebagainya, memalukan, maka mendapat liputan media yang cukup baik dalam negara dan luar negara. Ya, Pandan, sila. Matang Pauh ada menyebut tentang pengurusan krisis yang berlaku yang sehingga sekarang sudah menjejaskan imej negara. Saya mohon pandangan Permatang Pauh mengenai satu laporan akhbar di dalam utusan Malaysia bertarikh 11 Mac yang memetik menteri membuat kenyataan tidak salah menggunakan khidmat bomoh. Dan apakah pandangan Permatang Pauh kerana kenyataan yang dibuat oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri ini sendiri yang menyebabkan ramai bomoh sekarang mencuba nasib sehingga Presiden Obama sendiri kagum dengan kebodohan kita mengendalikan krisis ini. Pertama, tentunya menteri dalam kes ni keliru. Keduanya, utusan itu hanya konsisten lah. Kalau utusan memang sesuai lah. Dia tak faham akidah, tak faham akhlak, tak faham cara Islam yang betul dan bahkan mengesahkan cara bomoh. Baik, biar saya sambung. Ya. Yang kedua, ya, tapi utusan itu media yang dimiliki oleh UMNO. Ya. Baik. Tapi soalnya yang disebut incompetence itu bukan saja New York Times. Incompetence kerana sampai pagi tadi BBC mengatakan, why can't we get the authorities to update us with the news?
Why can't we have one channel authority? Dalam kes Japanese Red Army, seorang Tan Sri Osman Kasim, ya, diseliakan oleh Tun Zali Syafi'i pada ketika itu. Tapi dia mendapat begitu cemerlang sehingga mendapat anugerah tertinggi Raja Sweden. Ya. Dalam kes-kes yang lain kecil yang saya bantu, Highland Towers, ataupun kadang Highland Towers juga melibatkan orang asing, dan masa kegelapan satu Semenanjung, soal TNB, arahan pada masa itu satu orang lain buat kenyataan biji rojok. Ini tak Menteri, pemangku Menteri Pengangkutan, 4 pemilik pasport palsu. Mari Interpol, 2 pemilik pasport palsu. Ketua Polis Negara, 2. Ini apa? Kemudian bila orang pertikaikan, ini nak politikkan. Mana boleh, ini krisis nyawa orang, masa depan orang, imej negara. You cannot handle. Ini yang disebut oleh New York Times, Guardian, international media. Kata ini Barat Amerika saja. Siapa kata? Xinhua, akhbar China, menyerang berulang kali kerajaan Amerika. Vietnam sekarang hilang Sabah, tarik daripada operasi mencari. China dalam kenyataan, ya, kenyataan China telah menegur dalam akhbar Xinhua kerana kerajaan Malaysia. No, I read the full foreign ministry statement. Mr. Speaker, Ada statement. ada kenyataan. You got ni Menteri. Ya. CNN. Yang Menteri. Ada kenyataan yang lain. Tolong dipertua. Tak. Yang Menteri. Boleh duduk. Yang Muhammad semua duduk, Yang Muhammad. Yang Menteri duduk, sila duduk. Ya. Yang Muhammad Pematang Pau duduk jap. Ya. Muhammad Menteri. Ya. Ya Pematang Pau sila duduk ya. Ya, Indra Mahkota duduk. Ketua Pembangkang pun dah duduk ni. Dah, Ketua Pembangkang pun dah duduk. Ya. Begini, kalau kita nak minta pencerahan, tak kira backbencher ke menteri ke, kalau yang berucap tu kalau dibenarkan tak ada masalah. Tapi yang Muhammad Menteri Menteri, biasanya barisan hadapan kita ni menteri-menteri tidak terlibat penjelasan. Tapi Tuan Speaker, backbencher sudah hilang. Ya, Tuan Speaker, sebenarnya hari ini saya bertugas. Ya. Saya menteri bertugas hari ini. Jadi apabila bertugas, apabila saya mendengar banyak pembohongan, saya terpanggil untuk bangun. Hilang dah. Sebab saya bertugas hari ini. Saya faham. Saya faham yang Menteri bertugas, cuma dalam peraturan kalau Perkhidmatan PAU izinkan untuk Yang Menteri mencelah, saya tidak ada masalah. Minta ruang sikit boleh? Backbencher curi tulang. Saya bertugas hari ini. Saya nak tunjukkan yang Tuan Ketua, menteri ni dia jaga dekorum perangai dia. No, saya tak setuju. Ketua Pembangkang mempunyai dekorum. Sebaik speaker kata duduk, saya bangkang. Saya turun duduk. Ketua Pembangkang juga tidak boleh. Panggil Ketua masuk. Panggil Ketua Pembangkang. Ketua Pembangkang tak layak. Ketua Pembangkang pun ada dekorum. Sekarang saya bagi ruang. Saya bagi ruang. Okey. Boleh bagi ruang? Ya. Sila Menteri. Perkhidmatan PAU. Sila. Saya cuma nak memperbetulkan. Terima kasih Yang Berhormat Perkhidmatan PAU.
Kalau yang berhormat kata menteri ada di koram, saya setuju. Tetapi betul juga, ketua pembangkang pun kena ada di koram. Bukan macam budak yang baru belajar politik. Itu satu. Yang keduanya tentang Vietnam tadi. Telah dikatakan, di dalam CNN pun mengatakan bahawa Vietnam tidak menarik balik misi search and rescue. Tak betul. Saya ada baca CNN dan saya menengok video yang dibuat oleh CNN, yang disiarkan oleh CNN. Jadi kenyataan itu yang saya ingin perbetulkan. Itu yang saya katakan tadi, bahawa Vietnam memang mereka merasakan informasi tidak sampai. Tapi dengarlah dulu. Tetapi yang berhormat tak boleh samakan ini dengan serangan Red Army, Japanese Red Army itu. Sebab yang ini kita tak tahu. Kita tak tahu yang berhormat, where is the plane? So, apa yang kita minta ialah supaya pihak pembangkang betul ada kekeliruan. Kita pun merasakan bahawa insiden ini agak luar biasa sebab kita tidak mempunyai petunjuk. So we are working in the dark. Jadi kita minta supaya pihak pembangkang supaya memahami keadaan ini. Itu saja. Terima kasih. Kalau cakap macam itu menteri cakap okeylah. Ini terjerit-jerit tempat duduk tak boleh lah. Itu pasti salah understanding. Saya cakap terima kasih. Dah saya terima kasih. Yang lain yang Muhammad Pemantapau, yang lain pun kalaupun duduk tapi janganlah mengganggu. Hormat pada ketua pembangkang ni. Kita nak jadikan dia pemimpin. Hormat jadi ketua pembangkang ya. Okey. Penjelasan tadi tepat sebab dalam kenyataan saya kata Vietnam menangguhkan saya kerana memohon penjelasan terperinci dari Malaysia. Tapi bila kedutaan Kementerian Luar minta teruskan, dia teruskan. Yang keras lagi ialah daripada negeri China. Yang negeri China dia anggap maklumat tak sampai. Jadi bukan dia suruh maklumat tanya di kapal terbang di mana, kerana itu dah bomoh dah jawab. Soalnya ialah ya, maklumat itu mesti disampaikan. Betul, dia tak sama dengan Japanese Red Army kerana kita tahu siapa. Tetapi saya maksud saya managing a crisis, cara menangani krisis. Dan ini yang dibawa oleh banyak ya. Malaysia's failure to manage crisis exposes leadership limit. Kan dia ingat ni masalah dalaman, tak apa dia kontrol media semua. Sekarang ni semua international media datang. Tak boleh tipu lagi dah. Sekarang TV3 utusan. Dia cakap, dia layan. Udah dah. Biar saya sambung. Saya boleh minta penjelasan. Ini tak ada. Sebab saya memberi penghormatan kepada ketua pembangkang. Kalau yang lain-lain itu bercakap, saya tak ganggu sebab tak ada nilai. Yang ini ketua pembangkang. Okey. Saya ada baca. Yang berhormat. Tak ada standard, come on. You don't Penjelasan use saja, low sebab saya level menteri language like bertugas that hari lah. ini. Saya cuma nak minta penjelasan dalam artikel yang ditulis oleh Bloomberg itu. Saya membaca sendiri yang berhormat. Tetapi saya kira, to be fair, artikel itu lebih banyak berbau politik. Saya membaca daripada awal sampai habis. Politik, artikel yang dibuat oleh koresponden Bloomberg itu. Kalau yang berhormat baca betul-betul, yang berhormat akan bersetuju dengan saya bahawa artikel itu lebih banyak berkait kepada pandangan politik daripada isu yang dikenakan. Dia bercerita. Itu pandangan saya yang berhormat. Mungkin yang saya salah. Tapi saya sudah baca artikel itu. Google. Saya tak payah. Tak perlulah sebab saya tak sebut Bloomberg News. Saya sebut New York Times, saya sebut Guardian, saya sebut Xinhua, saya sebut Jakarta Post malam dan editorial The Nation Bangkok. Ya, dan saya tak sebut Bloomberg. Dan yang saya cabut pun daripada BBC News. Dan keduanya Bloomberg only the title. I didn't use the material yang digunakan dalam. Ya, Terima Salam kasih. Bangun. Walaupun saya terima kasih atas pandangan. Pematan Pau. Pergi Google lah. Google. Kita upload. Menteri tak ada relax. Google. Terima kasih Menteri tak ada relax. Datuk Speaker. Terima Pergi kasih. Google. Terima kasih Pematan Pau.
Saya sebenarnya nak minta menteri tunggu pasal dia cakap orang lain cakap semua tak ada kelas, tapi biar kita nilai ucapan dia masih tak faham poin yang dibawa oleh pematang pauh, iaitu maklumat yang bercanggah-canggah tu dia tak faham. Memang dia ni memang tak layak jadi menteri. Itu sebabnya sepatutnya seorang menteri dia faham akan ada peluang nak jawab bila time penggulungan. Tak payah jawab sekarang. Dia masih mentaliti backbencher lah. Saya cadangkanlah kepada Perdana Menteri, turunkanlah dia supaya dia boleh berkhidmat sebagai backbencher. Persoalannya Bukan. yang bercanggah. Tak payah jawab kita itu ya. Tak faham. Baik. Dalam Baik. Soal saya nak gulungkan soal MH370 ni. Dan sekarang ini masalah image, kawan-kawan rakan-rakan dari Muhammad Barisan Nasional menganggap kita ini mempolitikan, tapi kena faham image Malaysia walaupun dibayar 70 juta kepada EBCO terpadam semuanya. Allah Maha Besar. Kamu nak guna, nak promote pribadi kamu sekarang dengan cara kita manage krisis ini, jahanam image kita nak repair tu. Sudahlah, kerana percanggahan. DCA kata lain, IGP kata lain, menteri kata lain, ni MAS kata lain. Tak boleh yang Muhammad. This is a crisis. Period. ya, fokus. Yang Muhammad, Matapo, setuju tak Muhammad bahawa kita bukan sahaja kehilangan kapal terbang MAS MH370, tapi kita juga mengalami kehilangan kredibiliti negara dan pemimpin negara. Dan ini saya setuju kerana bukan saja pandangan sekali dikatakan pandangan New York Times, pandangan negara-negara ASEAN. Walaupun menteri luar atau Perdana Menteri negara-negara itu agak lebih reserve melainkan Kementerian Luar Negeri China, tetapi semua media menegur cara kita mengurus krisis cukup lemah ya. Seolah-olah kita tidak ada pengalaman sama sekali. Dan ini ditambah pula sekarang kata bomoh, mungkin salah Anwar lah hantar bomoh ni ya. Tapi sebenarnya siapa bagi kuasa? Mana JAKIM? Mana menteri Jabatan Perdana Menteri? Siapa yang bagi kebenaran buat begitu, kerja begitu? Sudahlah khurafat, syirik, dibayar, dan kemudian dipanggil pula sidang media antarabangsa. Takkan nampak bodohnya kita? Tak malu ke kita? Saya sendiri pun dapat ratusan email daripada luar negara. Kata, Anwar, what's happening to your country? You see? Saya kata, no, we know that. You just can ask the Prime Minister or his wife. No, I say ask. I'm not saying anything. You just ask. Ya, decorum. Tanya. Ya, pasti salah. Saya kata tanya. Saya tak buat tuduhan apa-apa. Saya kata tanya. Baik. Mana boleh? Sekarang ni kata, kami tak campur. Mana boleh tak campur? Utusan mengesahkan. Menteri mengesahkan. Siapa bagi kebenaran masuk bab situ? Mesti ada kebenaran. KLIA, MAS, DCA, Menteri Dalam Negeri. Ini apa? Menteri Dalam Negeri lebih sibuk dengan Theresa Kok daripada masalah keselamatan negara. Ini pun problem juga. Nah, itu MH370. Saya harap betul soal ini ya, kerana ini soal imej negara. Teruskan betul. Ini poin juga untuk bagi Pakatan Rakyat Perbankan, tapi dia tidak menguntungkan. Kerana bila imej negara diurus begini ya, jadi orang tahu betul-betul. Dia kata, umumnya dan kita tak dapat pertikai apa, dia terlalu selesa dengan media yang dikongkong. Jadi bila berdepan dengan media bebas antarabangsa, dia kelang kabut. Media mana dalam negeri yang berani tegur? 4 pasport, 2 pasport hilang, patah balik. Air Force kata patah balik. Tak, bukan patah balik. 3 hari lepas kejadian, kapal terbang patah balik masuk perairan kita. Kemudian lepas tu semalam, kita tak pasti. Tak boleh. Kita tak boleh urus krisis yang begini. Kenyataan mesti disahkan. Saya panggil semalam Ketua Angkatan Tentera bekas, mantan Panglima Angkatan Tentera. Nak tanya nasihat dia, how do you do? Dia kata, you can't. Dia mesti ada central command. Mesti ada satu kenyataan. Dan tidak boleh ragu-ragu. Mungkin patah balik, mungkin tidak. Mungkin terbang, mungkin tergantung macam bomo. Tapi saya soal bomo ini, saya nak gesar, mesti ada siasatan penuh. Kerana satu kejadian yang merosak dan memalukan negara. Saya nak tanya siapa luluskan,
siapa bayar, siapa bagi kebenaran, semua sepenuhnya kerana ini satu insiden yang mencemarkan imej negara. Ya. Tapi ya itu terang. Rencana satu Malaysia itu terpampang. Mau satu Malaysia. Baik, saya nak sambung tentang titah diraja, tentang menyentuh tentang jenayah. Ya, sila. Ya. Jenayah ini mengikut statistik pemandu dan PDRM, walaupun jenayah tinggi, kata dah menurun. Tapi cuba perhati bagaimana ditentukan indeks crime, non-indeks crime. Cara kita buat laporan menyebabkan kita menunjukkan kadar jenayah itu menurun. Ya. Saya tak payah jelaskan ini, tapi jelas ada manipulasi kadar jenayah kerana mengalih crime index ini kepada non-crime index. Jadi statistik can change. Macam mana kita tahu? Statistik itu membantu, tetapi kita boleh tafsir ikut kehendak kita. Jadi saya nak bagi sini objectively bagaimana kita letak indeks crime dengan non-indeks crime. Jadi kalau kita pindahkan, maka tentulah indeks crime menurun. Tapi ini masuklah section 382 penal code, dan saya minta Menteri Dalam Negeri bagi penjelasan perkara ini kerana dalam NKRA yang ditetapkan kepada polis sekian peratus, maka dia mesti capai. Tetapi apa kenyataannya? Saya bagi contoh kaji selidik yang dibuat oleh Universiti Melaya, UMCDel, dan juga Merdeka Center di Kajang. Ya. Itu yang menyebabkan bila kaji selidik itu nampak saya punya dukungan itu meningkat, terus guna Mahkamah Rayuan menyekat. Tapi saya bagi tahu, Speaker, jangan kita takabur. Jangan anggap kita boleh guna mahkamah untuk derail kebangkitan rakyat dengan izin Allah. Tak boleh. Kita boleh guna mahkamah sementara. Tetapi kalau rakyat dan Allah izinkan, tidak ada kuasa yang boleh menghalang. Saya yakin insya-Allah kita akan menang besar di Kajang. Tetapi dalam soal yang disebut, ya, tengok di antara apa dikatakan disconnect. Dalam mana-mana negara yang amalkan sistem bebas demokrasi, pimpinan itu adalah suara hati nurani rakyat. Tapi bila kita bicara kadar jenayah menurun, tanya rakyat. Ada 2 independent survey, termasuk Universiti Melaya yang dibayar oleh kerajaan, UMCDel. Bila ditanya kepada penduduk-penduduk Kajang, apa masalah terbesar yang kamu hadapi yang meningkat tahun demi tahun? Mereka jawab, soal keselamatan dan jenayah yang meningkat setiap hari. Bedakan dengan jawapan Kementerian Menteri Dalam Negeri dan polis, jenayah menurun setiap hari. Jadi ada disconnect di antara kenyataan menghimpit rakyat, menakutkan rakyat, anak-anak kalau sekolah, anak-anak perempuan sekarang kalau ke sekolah tu balik mau diiring kerana takut keselamatan mereka. Tentu soal lain dibangkitkan di Kajang termasuk kesesakan trafik yang dibangkitkan oleh menteri, ini salah Kerajaan Negeri Selangor yang menteri besar. Padahal infrastruktur asas yang besar itu masih tanggungjawab persekutuan. Kalau jalan negeri itu tanggungjawab kerajaan negeri. Ya. Begitu juga jenayah. Jenayah dia kata salah. Salah menteri besar lah. Baik. Saya nak sentuh Speaker tentang kos sara hidup yang semakin meningkat dan cadangan kerajaan berkeras nak teruskan GST dengan segala kempen. Saya ingat kempen itu kalau ikut cara kerajaan menanganinya, seperti EPCO 70 juta lengkup dengan begitu saja, imej negara rosak, dia nak bayar 700 juta ringgit pun tak boleh repair imej pengendalian MH370 dan imej bomo. Dan sekarang GST. Ya. Masalahnya, saya ulang, keutamaan mestilah mengurangkan ketirisan kebocoran dalam menguruskan wang negara yang dilapor oleh Ketua Audit Negara, bukan pembangkang. Ketua Audit Negara menjelaskan kebocoran yang dianggarkan
Minima 28 bilion ringgit. Ya. Apa dia tindakan yang tegas selain daripada retorik, slogan-slogan lunak yang mengkagumkan penyokong-penyokong tegar, tetapi menekan rakyat. Boros terus, pembaziran terus, rasuah meningkat. Sebab itu kita bantah GST selagi keborosan pembaziran tidak ditangani dan pendapatan rakyat tidak meningkat. Lihat saja umpamanya siswazah yang keluar. Isu yang berat yang mereka terpaksa pikul adalah hutang. Hutang PTPTN yang tak dapat ditangani. Kita hanya cadangkan melupuskan hutang itu tidak sukar kerana dia boleh mula penghidupan baru. Pinjaman kereta, dirikan rumah tangga, tapi tak mampu difikir begitu dengan tenang selagi keluar universiti. Problem paling pokok adalah problem hutang dalam keadaan negara lumayan pendapatannya. Kalau negara itu miskin, papa ke dana tak apa. Ini rakyat yang papa. Pemimpin hidup dengan boros. Kemudian kita beritahu juga pelaksanaannya itu harus juga dimulakan dengan menghentikan monopoli. Kita tengok harga beras, gula, tepung. Bila monopoli, soalnya tidak ada saingan untuk satu syarikat. Bila saya sentuh Tan Sri Syed Mokhtar, UMNO blogger semua kata, tengok Anwar, dia sibuk marah Melayu kaya. Cina kaya, dia tak gaduh. Bila Melayu kaya, Syed Mokhtar, dia marah. Saya tak kira, saya nak Melayu kaya, Cina kaya, India, Dayak, saya tak kira. Tetapi jangan tekan orang. Dia nak kaya seorang, tapi rakyat kena bayar tambahan 34 sen. Yang diumumkan oleh Menteri Kewangan, Perdana Menteri yang tolong umumkan. Seolah-olah ini suatu yang tidak boleh dipertikai. Kita pertikai sebab tidak ada persaingan. Monopoli. Kita mesti berhentikan ini dengan Anti-Profiteering Act, penguasaannya, dengan anti-monopoli, monopsoni, dengan cara yang sedemikian kita boleh bantu. Matang Pau. Ya, Pandan. Kenyataan Pematang Pauh menyentuh tentang dasar ekonomi kerajaan sekarang, bersabit juga dengan subsidi, kerana monopoli ini menyebabkan subsidi ditarik. Apa pandangan Pematang Pauh dengan satu kajian terbaru yang dibuat oleh Center for Poverty and Development Studies di Universiti Malaya oleh Profesor Fatimah Kari, yang menyebut bahawa oleh kerana dasar kerajaan sekarang yang menarik subsidi dan menaikkan harga minyak, keadaan kemiskinan orang Melayu Bumiputera di negara kita sekarang sama dengan tahun 1970, iaitu sebelum dasar ekonomi baru diperkenalkan. Terima kasih. Ya, Bukit Terima Kantin. kasih. Ini laporan betulan ada dalam ya. Profesor Universiti Malaya, Center for Poverty and Development Studies, Fatimah Kari, yang menyebut kaum yang paling terkesan dengan pemotongan subsidi atau yang diistilahkan sebagai rasionalisasi subsidi oleh Kerajaan Barisan Nasional, saya tambah Kerajaan Barisan Nasional, dengan pemotongan subsidi ini adalah kaum Melayu Bumiputera yang daif. Hidup Melayu. Slogannya hidup Melayu. Rasionalisasi subsidi itu kesan ikut kajian terus. Saya minta, kalau saya salah, baca without prejudice. Just read the report and argue the case out. Dan kalau kerana saya cuma nak rumuskan kajian ya. Dia banding, I will give. Yeah, okay, saya don't worry. I'll give. Pada tahun 70, sebab you tak baca lagi. Pasal salah, sebab you tak baca lagi. Saya nak suruh baca, jadi saya rumus. Dah baca? Itu. Okay, thank you. Thank you very much. Ini masalahnya, dia baca laporan tahun 69. Okay. Alright. Jangan marah. Relax. Saya yang nak dimasukkan penjara pun relax.
You yang bebas apa nak gaduh ya? Relax. Baik. Sekarang ni dia kata dia baca daripada dulu, dia pakar ekonomi. Laporan ni laporan baru. Baik. Dia banding tahun 70 yang you baca dulu tu di Universiti Melaya. Saya tahu you Presiden AMSU. Memang hebat lah masa tu. Baik. Kemudian pada tahun 70 dia bagi pendapatan. Kita lah bagi nisbahnya tak apa, bagi jelas ya. RM1 penduduk pendalaman dia itu sama macam RM2 penduduk bandar nisbah. 2012 kerana rasionalisasi subsidi, ini yang mengejutkan. Saya minta pimpinan UMNO kalau tidak setuju buat kajian pertikai laporan ini. Jangan tanya MCA kerana MCA tak berapa relevan. UMNO mungkin. Dia sebut kerana subsidi ini Malaysia, terutama nasib Melayu Bumiputera, kedudukan dan status kemiskinan mereka kembali kepada tahap tahun 1970 tatkala Allahyarham Tun Abdul Razak melancarkan dasar ekonomi baru yang pada masa itu semua kita sokong. Saya juga sokong. Sebab tujuannya yang kita faham ialah untuk mengangkat taraf ekonomi orang miskin. Tetapi rasionalisasi subsidi rupanya guna dasar ekonomi baru tapi memperkayakan keluarga dan kroni jadi belion-belion. Sebab itu mantan Perdana Menteri umpamanya marah betul bila kita nak cakap perubahan. Kerana anak-anak dia di antara paling kaya. Maknanya untung besar dari dasar ekonomi baru menyebabkan anak bekas Perdana Menteri itu top 10 terkaya di Malaysia. Hidup Melayu. Yang Melayu di bawah kadar kembali kepada status tahun 70. Kalau ada usaha nak pertikaikan laporan ini, silakan. Sekurang-kurangnya kita dapat wacana yang lebih segar. Tak payah pula nanti diugut atau dibuang pula profesor ni. Ya. Kerana dia buat kajian membuktikan ekonomi dan pembangunan desa yang menjadi trust dalam dasar ekonomi baru. Ya. Speaker orang faham, tahu benar. Dan saya dalam hal ini saya tidak berlari. Saya memang setuju dengan program almarhum Tun Razak pada masa itu. Kerana tekanan dia itu, fokus dia itu, orang boleh tak setuju banyak-banyak keputusan politik dia yang lain. Tapi fokus dia itu mengangkat martabat nasib rakyat miskin desa, dia tak tolak langsung. Malangnya, kenyataan sekarang, terutama dengan kecelaruan dan boros dan tamak haloba yang ada di kalangan pimpinan sekarang, hal ini dikorbankan. Saya sentuh soal jerbu kerana keadaan hari ini umpamanya dah sampai ke tahap yang agak berbahaya. Saya minta supaya kerajaan mengerekas ya, menumpukan perhatian, mengadakan suatu pasukan yang sudah diumumkan tapi tak nampak ada keberkesanan. Ya. Ini dilalui, saya juga pernah lalui. Ya. Ada yang katakan, ya ini daripada Indonesia, tapi ada juga kesan daripada kebakaran yang berlaku di negeri kita. Jadi kita kena tangani masalah ini, bukan sekadar mempersalahkan, tapi mengambil tindakan-tindakan yang boleh membantu apa juga, dan kita akan tetap menyokong kerana ini menyentuh keselamatan dan kesihatan rakyat terbanyak. Saya sentuh juga secara ringkas tentang kenaikan kos perubatan yang tidak diumumkan oleh Menteri Kesihatan. Ini satu penyakit kita. Bila BRIM dia jadi national punya program, tetapi bila naik kos, termasuk kos perubatan, naiknya berapa? 14.4%. Meningkat dari 10 ke 35 ringgit, kadar baru 30 ringgit ke 125 ringgit. Ini kenyataan pengasas Pro-Care Nursing and Rehabilitation Center yang dilaporkan. Kenaikan itu sangat tinggi dan kenaikan sepatutnya kalaupun naik 6 hingga 8%, tetapi naik sekarang 14%. Kenyataan Menteri Kesihatan apa dia bila ada kenaikan? Kenaikan ini adalah kenaikan yang berpatutan. Ini tak ada langsung rasa sensitif tentang derita rakyat di bawah.
Naik aja 14% berpatutan. Naik saja minyak berpatutan. Naik saja gula berpatutan. Yang turun kangkung dengan ayam RM1. Saya pergi ke Kajang 2 malam sudah. Sebelum ceramah tu singgahlah di warung. Cik, bagi ayam RM1. Dia tengok saya. Tak ada tu. Perdana Menteri Umum, kamu jangan main-main tu. Saya nak juga RM1. Dia tak boleh tu, kaki ayam tu. Iya. Saya tak tambah. Warung Kajang, wak leman ke wak apa, dia pun cerdik. Dia jawab begitu. Betul kalau tu nak RM1, kaki ayam tu. Ini politik kaki ayam. Ada, pasal salah ada RM1 ayam. Baik, tak apa. Saya terima baik teguran tu. Saya pun tak sambung kita. Saya terima baik, sensitif pasal salah itu. Janganlah ulang macam dari parlimen. Sebanyak orang dengar. Malu. Dia Perdana Menteri pasal salah. Perdana Menteri, bagilah nasihat. Dia punya pakar ni, tidak ada Perdana Menteri sebelum ini, ada pakar keliling dia begitu ramai. Dan di antara nasihat soal ekonomi dua yang saya ingat. Satu harga kangkung, satu harga ayam. Parah. Jadi yang itu orang ingat. Yang lain-lain lah. NKRA, transformasi, rasionalisasi, orang lupa habis dah. Yang orang ingatkan kudah, orang marah pula dah. Tak apa, boleh kena nasihat pasal salah, saya tak mau ulang itu. Tapi yang peliknya kenyataan Menteri Kesihatan ni, saya minta dia jawab. Bukan saya katanya kenaikan berpatutan, tapi nak protect public interest. Menteri ini protect the interest of company and the rich. Bukan nak protect public interest. Kalau public interest, you renegotiate lah. Jangan naik itu mendadak. Kalau ia pun dalam kes-kes tertentu harga ubat tinggi, you have to deal with it. Saya faham. Tapi janganlah senang-senang ada lobby daripada syarikat terus setuju. Kemudian bila berhenti besok jadi direktur syarikat. Ini kalau belum lagi kita bicara soal GST dan TPPE yang bakal diluluskan oleh Barisan Nasional. Saya sentuh tadi tentang laporan musim raya. Saya nak rumuskan begini. Kerana ini sentuh masalah kesihatan dan masalah reserve negara yang saya takkan sentuh di sini, tapi dalam laporan ini, apa dia permasalahan pokok kita? Semua angka dalam apa yang disebut tentang transformasi ekonomi ini membuktikan masalah kesenjangan yang kian melebar di antara golongan maha kaya dengan miskin. Itu problem dia. Masalah yang grinding poverty, yang menambah masalah inequality dalam negara. Ya. Kita tak boleh buat kenyataan macam yang Muhammad Menteri diarau. Hanya bagi kenyataan umum. Kita semua senang. Dengan izin Allah Subhanahu Taala. Dah, saya tak kritik. Saya ulang. Jangan salah faham. Saya sebut dengan izin Allah Ta'ala, kita hanya bertanggungjawab kepada Allah Ta'ala, dan insya-Allah kita akan buat sesuatu yang baik. Okey, alhamdulillah, itu kenyataan bagus. Doa, saya setuju. Setuju. Yang Muhammad, tak betul, saya tak nak cakap. Betul juga. Saya kata kita setelah kita berusaha, kita serah kepada Allah SWT. Ya, betul. Saya betul. Ya, okey. Baik. Saya setuju. Apa kita fatawakkal 'ala Allah, kita ikhtiar. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sadaqallahul azim. Maknanya tawakal kepada Allah. Betul. Tapi realiti, kenyataan, laporan menunjukkan di sebaliknya. Kita guna istilah yang lunak serah kepada Allah Subhanahu Allah, balak hilang. Harga barang meningkat. Keuntungan kroni meningkat. Tapi kita lapik dengan izin Allah Subhanahu Taala. Kita kena terjemah penghayatannya. Itu saja. Saya tidak kritik ucapan, tapi saya nak pertikai pelaksanaan. Ini laporan tadi
Universiti Malaya Center for Poverty and Development Studies, ya. 2014 sudah, 2014 laporan. Bukan saja tentang pengurangan subsidi, tetapi kesan yang disebut kesenjangan, inequality, ini memang masalah besar. Bukan saja di Malaysia. Laporan di Amerika Syarikat baru ini menunjukkan kebobrokan sistem kapitalis yang tak terkawal. Dalam tahun 2010 sehingga 2012, ratusan milion dolar Amerika kekayaan baru yang dikumpul. Tetapi manfaatnya kepada kurang 1% rakyat. 99% rakyat tidak terkesan. Apa bedanya dengan Malaysia? Kepada laporan Universiti Malaya Center for Poverty and Development Studies, di mana kesenjangan dan indeks kesenjangan ini yang disebut Gini Coefficient Index. You still remember your first year university lectures dulu, tak salah, iaitu purata tu melebar. Ini dari unit perancangan ekonomi. Menurut kajian yang sama, nisbah pendapatan antara penduduk bandar pendalaman, ini yang disebut tadi, di pendapatan yang saya sebut tadi, meruncingnya data perangkangan nasional menunjukkan bahawa nisbah pendapatan rakyat Malaysia berbanding KDNK pada tahun 2013 pada 23%, Thailand 31%, United Kingdom 44%, Jepun dan Amerika Syarikat 52%. Nisbah pendapatan rakyat berbanding KDNK untuk Malaysia pada 21% pada 2013 mendapati penyusutan daripada 28% pada tahun 2008. Fakta menunjukkan dengan segala transformasi ekonomi yang dihebahkan, kesenjangan kian melebar. Menurut ramalan pemandu sendiri, nisbah dijangka menyusut ke 21% pada tahun 2000. Yang ini saya tak faham. Sebab kita dah kritik. Bagaimana pemandu boleh terima ini sebagai satu kenyataan dan tidak ada satu tekanan besar untuk melebar. Kerana pemikir dan perencana ekonomi pemandu itu melihat kepada pertumbuhan ekonomi, kekayaan negara, tetapi tidak pemerataan dan kekayaan dan pendapatan rakyat. Ini yang saya anggap sudah pun ditegur. Dan ini saya anggap angka yang dibuat oleh pemandu tanpa menunjukkan keprihatinan kepada permasalahan kesenjangan, indeks dan juga pendapatan masyarakat desa luar bandar yang majoriti Melayu dan Bumiputera. Ini sangat membimbangkan. Dan ini ada kaitan dengan inflasi yang menekan rakyat, walaupun Perdana Menteri dalam 1-2 kes pertikaikan, tetapi angka yang sebenarnya, peningkatan itu meningkat. Kita juga tahu dia ikut basket, baik indeks poverty ataupun harga barang, dan ini ada yang mempertikai dan saya tidak nak ulas itu, cuma kenyataannya meningkat. Betul. Siapa lah yang kata tak meningkat? Boleh bagi jalan. Boleh. Ya, sila Tanjung Karang. Terima kasih, Tuan Pauh. Saya dengar ucapan Tuan Pauh cukup teliti dan kata Perdana Menteri pun ramai penasihat, mungkin salah menasihat. Yang berhormat Abang kata tak pernah Perdana Menteri punya ramai penasihat. Saya daripada Selangor. Seingat saya, Selangor pun tak pernah ada penasihat ekonomi. Kecuali pertama kali lah, mungkin yang berhormat Menteri Besar Badan Tun Razak tak apa ke tim tak habis ke, terpaksa melantik yang berhormat menjadi penasihat ekonomi negeri Selangor. Saya tanya berhormat sebagai penasihat, tetap bercakap pasal penasihat ke penasihat ke, terpulang pada yang berhormat. Ini saya tanya sebagai penasihat Menteri Besar kepada penasihat ekonomi negeri Selangor ni. Ni gaji, adun gaji Menteri Besar lebih tinggi daripada gaji Perdana Menteri. Apa yang berhormat nasihat Menteri Besar ni? Pasal isu air, perjanjian air. Menteri Besar tak tanya kepada penasihat ke? Apa tugas penasihat? Karena sebab apa? Ini soal tugas penasihat. Apa cakap tugas penasihat? Apa? Yalah, yang lain bising pasal apa? So, ini lebih teruk daripada pemudik bos. Oh, ini semua nak berdik bos lah. Diamlah bos. Macam kalau dia berhormat bising, dia berhormat merendahkan kebolehan ketua pembangkang.
Tapi Muhammad pandai, Muhammad tu dia ketua pemanggang. Memalukan saya, bagilah saya cakap. Berlebih lagi, berlebih. Saya nak tanya, saya nak beritahu ahli pemanggang ni. Janganlah nak berdebah. Saya dengan, kalau saya tak betul, biarlah ketua pemanggang cakap saya tak betul. Jangan duduk bising-bising belakang ni pasal apa? Apa? Dengar dulu. Saya cakap soal penasihat. Soal apa tugas penasihat? Yang berumah seolah-olah merendahkan tugas-tugas penasihat. Seolah-olah ekonomi kita ni teruk sangat. Negeri kita teruk sangat. Saya tengok, saya ambil contoh. Sebab ini tugas yang berumah sebagai penasihat negeri Selangor. Apa jadi pada kajian negeri Selangor ni? Masalah air. Mengapa penasihat cakap lain? Mengapa Menteri Besar cakap lain? Saya tanya yang berhormat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor. Bersetuju ke tak bersetuju? Menteri Besar menandatangani perjanjian dengan kerajaan pusat. Yang berhormat bersetuju ataupun tidak? Gaji Menteri Besar dia naikkan lebih tinggi daripada gaji ahli-ahli parlimen. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak. Apa saya tanya banyak? Janganlah merendahkan ketua pemanggang. Ketua pemanggang ni hebat. Apa? Penasihat Menteri Besar seorang. Penasihat Perdana Menteri beratus. Penasihat Menteri Besar allowance RM1 walaupun difitnah kata 150,000. Penasihat Perdana Menteri gaji puluh juta satu tahun kumpul. Okey. Biar saya habis. Itu pertama. Keduanya, Menteri Besar naikkan gaji dan allowance. Dia tak ambil tanah, tak ambil balah, tak ada kontrak, tak ada tipu, tak ada share, tak ada commission, tak ada naik kapal terbang mahal, tak ada beli-belian. Sebab itu saya hormat dia, isteri dia cukup simple hidupnya, tidak membebankan rakyat. Itu pertama. Saya tak mau tambah. Siapa nak bertahan boleh bertahan. Keduanya, baik saya akan jawab, jangan bimbang. Soal allowance dan gaji yang dicadangkan, memang kita bawa dalam mesyuarat Majlis Pakatan Rakyat dan menasihat Menteri Besar supaya mengkaji semula, menurunkan kadar allowance itu. Itu kerja penasihat. Ingat penasihat Perdana Menteri berani. Sudah baik. Yang kedua, pasal air. Macam mana? Dia ikut. Ini yang salahnya kaki cucuk arau ni. Hang cakap soal Islam, Allah. Dengarlah dulu. Dia buat, cuma dia cadangkan daripada turun, kerana kena bawa mesyuarat Dewan Undangan Negeri akan datang. Dah. Yang Muhammad. Dah. Dia biasa habis kejap. Sampai habis ni. Baik. Tapi dan lulus oleh Dewan Undangan Negeri kena dibetulkan oleh mesyuarat Dewan Undangan Negeri akan datang. Sementara itu Menteri Besar dan Exco mengambil kira nasihat yang diberikan oleh pimpinan Pakatan Rakyat, mengatakan tak boleh diambil allowance tambahan dan dipindahkan kepada yayasan pendidikan. Ada orang UMNO boleh buat macam tu? Haram tak adanya. Ini untuk semua, untuk kepentingan ahli parlimen. Apakah yang berhormat bersetuju supaya allowance ahli-ahli parlimen dinaikkan? Cakap cara rasmi. Baik. Kalau yang berhormat setuju, saya akan buat report dalam mesyuarat kabinet akan datang. Yang berhormat setuju. Menteri ni pun. Tak apa, saya tak ada masalah. Saya jawab. Saya dah menulis kepada speaker. Saya pun dua kali runding dengan yang berhormat menteri. Saya pada peringkat awal tidak setuju kerana kenaikan terlalu tinggi. Pada keadaan rakyat banyak beban. Tapi bila dirongkai semula untuk bantu staf, untuk bantu penyelidikan, pejabat di kawasan dan kenaikan yang dianggap terkawal, saya dah bagi jawab setuju dah. Tapi masalahnya Muhammad, bila utusan lapor Anwar setuju naik allowance mendadak, jadi susahlah saya. Pematang Pau. Walaupun kita cakap Allah, tipu fitnah boleh juga. Ini masalah dia. Saya tahulah. Pematang Pau. Saya jawab dah bagi tahu kepada Yang Berhormat Menteri. Saya terima kasih kerana Yang Berhormat Menteri pun panggil saya bincang, dan saya juga maklum keberatan si speaker. Saya kata saya setuju dia tanya sebab apa tidak setuju peringkat awal. Saya tak setuju kerana kenaikan itu mendadak dalam keadaan orang menghadapi kekangan ekonomi. Jadi kita sama-sama derita. Jangan rakyat saja derita, kita disebut naik tinggi. Kemudian bila dibincang semula dan katakan bahawa patut bagi servis
ahli parlimen itu dari segi perkhidmatan, maka di pejabat kawasan, pemandu gaji 1,500 umpamanya, tak mensabar. Itu dinaikkan supaya gaji pemandu ditingkat. Umpamanya hal-hal begitu, termasuk kenaikan yang dikira dalam kadar yang mensabar. Saya dah jawab kepada Yang Berhormat Menteri, saya setuju. Jadi tak ada masalah. Okey, Yang Hormat. Ya. Tanjung Karang. Ya, sidang. Yang Hormat, saya bagi Sebelum- saya dulu. Kalau Dah ada masuk air, belum lagi air. sebelum masuk air, sebelum masuk air. Belum masuk air. Sebelum masuk air. Sebelum masuk air. Dia kata belum masuk air. Ya. Sebelum masuk air 4 cm ke dalam tu. Air ni kita sebelum masuk air yang ke dalam tu lah. Ini sebelum masuk air. Okey? Isu air yang kadang yang sanggup tu. Okey. Isu air. Ya. Sebelum masuk air. Tadi Yang Berhormat, saya nak tanya Abang Ahmad. Yang Berhormat kata tadi gaji naik, tidaklah naikkan cukai, tidak menyusahkan rakyat, penasihat tak berani tegur Perdana Menteri. Yang pertama, Yang Hormat, kita tak tegur Perdana Menteri sebab kita tak zalim. Ini Menteri Besar tak dengar cakap penasihat nak dipecat Menteri Besar. Sanggup ada pelarian kecil. Semata-mata nak terbalik. Lagi zalim. Lagi zalim. Ini satu tindakan zalim. Menteri Besar tak dengar cakap, buat pelarian kecil Kajang, nak jadi Menteri Besar. Ini zalim. Ini satu tindakan zalim. Itu yang pertama. Biar kita kata tak kerti, kita tak boleh nasihat pada menteri, tak apa. Tetapi kita jangan zalim. Sampai orang tak dengar cakap kita, oh kamu tak layak Menteri Besar, ada pelarian kecil, nak aku nak jadi Menteri Besar. Ini betul ke? Okey, nanti. Belum pergi. Satu. Nanti dulu Yang Berhormat. Dah lah, Berhormat, okey. nanti dulu sebelum habis lagi. Terima kasih. Dah nanti. Jangan Itu. jawab, saya Nanti. cakap je tu pergi Yang Berhormat. Kajang lah. Dah tak Dah, saya nak dah tanya. politik pergi Kajang. Yang kedua. Yang kedua. Tanjung Karang. Ya. Ya, Tanjung Karang. Berhormat, kalau Berhormat betul-betul bagi saya jalan. Nak politik pergi Yang Berhormat kata Dah cukai dengar. naik. Saya nak jawab. Pergi Kajang, malam ni pergi Saya- Kajang. Jom. Saya nak Tanya jawab. speaker, tanya speaker. No. Ya. Tanjung Karang. Bagi saya ni. Saya nak jawab. Jangan nak tipu rakyat. Saya orang Selangor. Menteri Besar ada. Dengar. Nak politik pergi Kajang malam ni. Masalah cukai. Contoh cukai. Tanjung Karang. Sebagai penasihat ekonomi, apa yang Yang Berhormat nasihat Menteri Besar? Cukai tanah naik di Selangor cukai tanah naik. Cukai tanah pertanian. Waktu BN memerintah. Cukai udang naik, satu udang. ekar, Udang naik tak? Kita bayar RM350. Waktu Kolam hari udang ini naik di tak? Selangor, cukai premium tanah pertanian naik Naikkan sampai cukai kolam RM36,000. udang. Apa punya penasihat ni? Ya. Nak cakap pasal kerajaan federal yang tugas Yang Berhormat sebagai penasihat ekonomi negeri Selangor pun Yang Berhormat gagal dalam tugas nak ajar kerajaan federal. Ajar Cukup. macam ni. Cukup Tanjung Karang. Ya. Saya berhenti. Tanjung Karang. Ya. Tugas ekonomi Selangor. Padang Goh pun dijual. Dia belum setuju kan sebagai Dah, penasihat okey. ekonomi. Padang Baik. Goh Dah. pun dijual. Setuju. Okey. Apa ni? Okey. Penasihat ekonomi. Duduk. Okey. Dah penat. Okey. Nak cakap penasihat. Saya nak jawab, tak boleh. Apa punya penasihat ekonomi? Apa punya penasihat ekonomi? Padang Goh pun Bagilah sanggup dijual. Maran. Harta kerajaan Ini semua nak sanggup cerita dijual. masalah negara, bukan Ini Padang penasihat Goh. apa? Cukai udang cera. Padang Goh balik saya nak Dewan. Penasihat. Cukai udang Kita cera. Goh lah. Yang Muhammad. Ya. Yang Muhammad. Ya. Tak apa. Pokok senang. Duduk. Tanjung Karang. Pokok senang. Duduk. Cuma Patut. cukuplah Yang Muhammad. Panjang lagi Yang Muhammad pematang bau. Ya. Baik. Terima kasih. Ya. Sekarang Yang Muhammad, Ya. saya nak jawab pasal Tanjung Karang air tadi. tanding di Kajang. Ya. Sekarang kita faham sebab apalah Perdana Menteri gugur dia sebagai menteri. Ya, Muhammad. Ya. Okey. Dapat. Dapat. Boleh sambung. Ya, Berhormat.
Kalau saya jadi menteri, saya tak ada peluang cakap macam ni lah, Yang Berhormat. Saya gugur jadi menteri, saya dah tengok di Selangor, Yang Berhormat. Sebab Yang Bila saya Berhormat. sebut itu, ada Yang Berhormat BN pun pula. Apa? Pasal dia kena gugur. Ini penasihat apa ni? Penasihat yang paling salib. Tak Pasal dengar air. nasihat, sanggup nak tolak menteri besar. Apa Dia je kata- penasihat? Kerajaan yang zalim, penasihat zalim. Menteri besar Belum dah. jadi Perdana Menteri dah zalim. Dia kata Penasihat saya kesian banyak zalim kerajaan. kepada Kesian banyak. Ya, Tanjung Karang. Cukup lah Tanjung Karang, cukup. Tanjung Karang cukup. Ya, Tanjung Karang. Ya Muhammad, saya minta Ya Muhammad pematang pau lagi 10 minit ya. Ya. Lepas tu Ya Muhammad Tanjung Karang boleh berbahas lepas ni. Okey. Sila. Terima kasih. Saya yang tertarik sebab Ali Muhammad BN betul ketawa sama boleh digugurkan. Baik, tapi soal Menteri Besar yang dibangkitkan sekarang ni saya kagum juga. Muhammad Tanjung Karang di antara yang paling kuat menyokong Menteri Besar Selangor. Kita menegakkan keadilan. Kita menegakkan keadilan. Ini Tapi kalau- adil. Ini adil apa? Kalau niat dia Yalah kita paling tidak dia orang Selangor. nak Paling tidak lagakan dia orang Selangor. Saya mesti sama-sama dengan Selangor, pertahankan Selangor. Ini apa ni? memang munafik besar. Rompak Selangor dia lah. Rugi Selangor. Selangor rugi. Rakyat Selangor dah tolak Selangor Barisan Nasional. Betul. Dah 2 kali kalah. Daripada dulu sekarang kita dah ada 2/3. cermin muka dulu. Yang Muhammad untuk penjelasan sikit boleh? Sebenarnya. Ya. Saya nak tanya Yang Berhormat, apakah Yang Berhormat selaku orang nombor 1 PKR bercadang untuk mengekalkan Menteri Besar sekarang ataupun menggantikan dengan timbalan Presiden PKR? Ya Muhammad pematang bau. Ini satu rekod yang baik dah. Mana menteri-menteri berminat hari ni. Sila. Backbencher tak boleh harap. Backbencher tak boleh harap. Menteri buat tempat. Ali Muhammad Ramai orang minat dengan Selangor patut tanding di kajian. Kalau ada deal sekarang, kalau setuju kerana banyak masalah ada kemelut politik dan ekonomi, kalau Yang Muhammad Arau bagi pengakuan nak minta Perdana Menteri turunkan, saya akan minta Menteri Besar pun letak jawatan. Sekarang ini dia masih Menteri Besar, tak ada masalah. Baik, soal air, you tanya soal air, saya nak jawab soal air. Soal air seperti kita tahu, undingan sejak tahun 2008. Umum diketahui, Menteri Besar memang libatkan saya untuk bincang beberapa perkara, dipersetujui semua, ditolak oleh Kerajaan Persekutuan. Kemudian diambil alih semula, saya minta Menteri Besar sambung, dan kita tentunya minta, yang kita minta dikaji dan diteliti beberapa aspek untuk pertahankan kepentingan rakyat Selangor, termasuk Langat 2. Kerana nampak UMNO BN ni, dia kira bukan selesai masalah air, dia kira Langat 2 kerana kontrak 8 bilion ringgit. Ya. Awal-awal dah tetapkan siapa kontrak gitu gini. Saya bagi tahukan Tan Sri Khalid dia korporat, dia luruh. Saya kata Tan Sri kena ingat. Deal pada mereka itu, yang lain MOU, yang ni agreement binding and irrevocable. Jadi kita nasihat tak ada masalah. Tapi sekarang saya panggil juga Yang Berhormat Gelang Patah, Yang Berhormat Marang, duduk dengan Tan Sri Menteri Besar, dan kita punya keputusan, kita sokong keputusan mencari penyelesaian di antara negeri dan persekutuan disokong oleh Pakatan Rakyat. Tanjung Karang bangun. Ya, dah banyak kan dah. Saya dah 3-4 kali dah. Sebab fakta tak betul.
Tak, Dan sebab fakta. yang Muhammad tahu bukan Sabah. Fakta. Di Selangor dia kalah teruk dah. Yang Dia Muhammad. sekarang nak jadi jagoan Melayu. Yang Muhammad. Baik. Ini fakta tak betul. Tak bagi Yang jalan Muhammad. Kalau betul-betul Dan saya dah nak beritahu supaya akhiri. Apa penakut Saya tak? mendengar. Malulah tutup pemangkang. Tak adalah. Saya kalau Nah, takat saya nak bercakap takat fakta. Tanjung Karang tak takut lah. Yang Muhammad cakap tak Cuma betul. nak wacana dengan orang ni terjerit terlolong ni Apa? bukan style saya lah. Apa? Biar kalau dengan Shah Alam boleh lawan dia lah. Sebab Saya tak payah. sebab dia buka dia Yang Muhammad. Ya. Sebab salam. Salam saya Biar dah Shah jumpa. Alam dia lawan dia tak payah saya lah. Saya Tak nak boleh, bagi. Yang Saya nak bagi. Yang Muhammad. Dulu Okey. dia pergi Shah Alam, kita buat muzakarah pasal kalimah Allah. Dia kata nak sekolahkan saya. Tapi saya cukup kecewa. Tak ada hujah. Akhirnya dia kata, saya bukan pakar, awak bukan pakar. Nak debat apa? Kalau bukan pakar, siapa saya debat buat apa? Bodoh punya. Tindakan yang tidak berakal. Okey. Sesuai undang-undang. Okey, Sesuai dah. undang-undang. Jawab. David. Ya? Teruskan. Ini masalah yang ada pada Tanjung Karang. Yang Muhammad. Dia Sebab bagi dia tak tak faham. jalan, Muhammad. Saya Yang nak minta Mak pada Ibrahim Datuk speaker lah, beri masa lebih sikit pada Permata Bau. Banyak gangguan. Bukan sekadar daripada backbencher, gangguan daripada menteri. Gangguan daripada menteri dan timbalan menteri. Berilah setengah jam lagi. Saya nak betul bagi. Ya. Yang Muhammad, kalau tak Ya, mau Mak. bagi kerana saya Nak tidak bagi bagi. jalan ya, Mat. Patut Ya, tadi Muhammad. untuk rumuskan. Ya. Rumuskan. Pematang Pau tak bagi jalan ya, Mat. Ya. Saya dah bagi banyak laluan dan Tanjung Karang ni dia tukang jerit sebab tu digugurkan sebagai menteri, jadi saya pun tak mau layan. Perdana Menteri tak layan dia, saya nak layan. Yang Muhammad, saya kena gugur di Perdana Menteri, tak teruk Yang Muhammad digugurkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Lagi malu dah. Digugurkan tidak bermoral. Saya sebab saya lawan. Itu pasal lawan. Pasal lawan. Gugur pasal tak cekak. Kita Lawan semua keputusan boleh, kadang Muhammad. nanti. Lawan Jalan. gugur. Itu bukan kewenangan Jalan aku. Tanjung Karang dulu. Bekas menteri, ahli parlimen, debat pun terlolong-terlolong gitu tak Tolong kenal. apa? Jadi saya tak layan lah. Tengok apa cara kalau dia. memang bagi In the dia full baik, view tak of baik lah. television, tengok orang begitu, jerit gitu gini. Bagilah Itu jalan. saja. Bagi laluan. Speaker benar, siapa tak benar, dia jerit juga. Jadi saya ingat, boleh saya teruskan yang speaker? Ya, teruskan. Boleh? Mat. Okey. Teruskan. Dah tak bagi laluan. Jadi saya rumuskan ya, daripada soal badan kehakiman kepada soal ekonomi dan sosial kepada MAS 370, ia melambangkan apa? Dan termasuk inisiatif kita tentang konsensus nasional. Dia melambangkan kegagalan, kelemahan dan incompetence pimpinan negeri ini menangani permasalahan negara dan rakyat. Bagi pihak Pakatan Rakyat, kali ini dah berterusan, walaupun bagi kami mandat majoriti rakyat kekal, dan saya yakin insya-Allah prestasi kita di Kajang akan cukup juga meyakinkan. Ia tidak beri ruang dan pilihan kepada kita, tetapi mengambil sikap yang keras dan tegas menolak kecurangan, kezaliman dan kerakusan Barisan Nasional. Segala ruang untuk berbincang dengan baik sudah kita berikan, dan mereka akan jawab hanya dengan tohmahan. Media yang dikontrol, sebab itu memalukan. Belum pernah dalam sejarah negara kita imej negara tercalar begini rupa. Dunia tahu bagaimana badan kehakiman dikongkong. Dunia tahu bagaimana media dikongkong. Sehingga kan semua penulisan menunjukkan cara kita tangani baik isu MH370 atau isu pergelutan agama dan kaum yang menjadi kian sengit, dan tidak ada tindakan. Polis akan hanya diarah untuk bertindak kepada pembangkang, dan semua ketindakan keterlaluan oleh kelompok-kelompok yang didukung oleh UMNO dibiar begitu rupa. Ini bukan cara kita tangani. Gunalah nama Allah banyak mana pun. Kalau zalim itu menjadi cara dan kaedah, kita wajib tentang habis-habisan. Terima kasih. Ya, Muhammad Tanjung Karang.